Baik, bersama dengan rakan tugas kita di daerah Tutung, Nur Adina. Assalamualaikum, Nur Adina. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga Mahira, selamat pagi dan Alhamdulillah saya dan juga kru yang bertugas hari ini semuanya sehat dan juga ceria menjalankan tugas pada pagi ini. Bagaimana dengan Hani dan Mahira, apa khabar pagi ini? Syukur, Alhamdulillah. Ya. Sehat, ceria. Apatah lagi bersama dengan Nur Adina pada pagi ini. Betul. Adina, manakah kita ni berada di musim haji, mungkin Adina dapat memberikan ulasan antara pengajaran dan juga peringatan yang dapat kita ni pelajari menerusi musim haji ini. Bagaimana Nur Adina? Ya, bagi saya secara peribadi apabila tibanya musim haji memang banyak kita dapat saksikan pengajaran yang kita boleh ambil bersama, dan antaranya adalah ia mengajar kita ni erti nilai kesabaran, nilai keikhlasan dan juga nilai pengorbanan, kerana setiap jemaah haji perlu menempuh pelbagai antara cabaran emosi, cabaran fizikal demi menyempurnakan ibadah mereka, dan dalam masa yang sama juga mereka perlu meninggalkan keselesaan diri mereka, meninggalkan antara keluarga, meninggalkan urusan dunia semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara peringatan bersama juga bagi kita semua untuk terus lagi memperbaiki diri, untuk kita ni terus memperbanyakkan amal ibadah untuk mempersiapkan diri. Sebenarnya mungkin suatu hari nanti kita ni berpeluang juga untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itulah antara pengorbanan yang paling besar yang sering kita ni lalui dan juga kita dengar apabila tiba saja musim haji ini, apabila kita terpaksa meninggalkan ahli keluarga ataupun rakan-rakan dan juga saudara mara. Jadi tapi sebenarnya kita ni terselit hikmah dan juga kesyukuran sebetulnya kerana untuk menjadi tetamu Allah bukannya kita ni buat satu peluang yang memang anugerah yang berharga, yang bukan kita ni selalu dapat kita ni dapati. Jadi pastinya momen ini dan juga peluang ini kita harapkan mudah-mudahan para jemaah haji kita ni dapat fokus dan kita ni dapat menunaikannya sebaik mungkin. Baik, terima kasih dengan pandangannya daripada Adina sebentar tadi. Jadi kita terus saja serahkan kepada Adina untuk berkongsikan apakah juga bahan yang telah pun disediakan dari daerah Tutung. Silakan Adina. Ya, baik, terima kasih rakan kita Hani dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Kita kembali lagi dalam rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Tutung. Kami bawakan inspirasi pagi Auda untuk edisinya pagi ini hari Jumaat 8 Mei 2026 Masihi dan sebagai perkongsian bersama Auda di mana cuaca di daerah Tutung alhamdulillah sangat cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Kita harapkan juga semoga segala perancangan dan juga urusan Auda untuk hari ini akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk meneruskan pertemuan kita kali ini seperti biasa akan kami kongsikan terlebih dahulu satu info semasa yang diterima pada hari ini, di mana esok hari Sabtu 9 Mei 2026 akan diadakan dan juga berlangsung acara Sukan Ria Kaca Cawangan Tutung kali ke-9 sempena ulang tahun Kaca kali ke-40 tahun, di mana acara ini akan diadakan di Pusat Kaca Cawangan Tutung, Simpang 53, Kampung Pancar Dulit, daerah Tutung, dan insyaAllah akan bermula pada jam 1.30 petangnya. Dan makluman yang seterusnya hari Ahad 10 Mei 2026 diadakan Bengkel Kemahiran Insania meningkatkan kesedaran emosi, diadakan di Dewan Al-Mauizah Masjid Hasan Bolkiah Pekan Tutung, dan insyaAllah akan bermula pada jam 10 pagi. Dan itulah antara dua info semasa yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini. Dan untuk seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk hari ini. Untuk itu Auda, mari kita terus saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, apabila bercakap mengenai dengan permainan tradisional ataupun permainan tradisi ini, pastinya terlintas dalam benak fikiran kita ni. Ia merupakan permainan warisan turun-temurun daripada nenek moyang kita ni dahulu. Yang mana permainan tradisi ini, kalau kita ni melihat pada masa ini, secara nyatanya mungkin kurang diperhatikanlah.
Dan apa yang penting sebenarnya adalah permainan tradisi ini sebenarnya banyak sahaja kebaikannya maupun maksud yang tersirat maupun tersurat di sebalik wujudan permainan tersebut. Jadi menerusi package program kali ini akan saya bawakan kepada auda antara permainan-permainan tradisional masyarakat Brunei lah yang mungkin saja auda boleh ikut ataupun auda boleh praktikkan semula dan sebagainya. Jadi untuk itu terus kita ada bersama saya. Permainan tradisional berfungsi sebagai medium sosialisasi budaya yang mengandungi nilai, norma dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun. Melalui penglibatan dalam permainan tradisional, seseorang itu bukan sahaja mempelajari kemahiran fizikal dan strategi, tetapi turut menghayati aspek-aspek budaya seperti semangat kerjasama, kepatuhan kepada peraturan dan penghormatan terhadap komuniti. Selain itu, permainan tradisional juga mencerminkan konteks sejarah dan persekitaran sesebuah masyarakat. Elemen-elemen dalam permainan seperti alat, peraturan dan cara pelaksanaan seringkali dipengaruhi oleh sumber alam dan sebagainya. Sebagai contoh, penggunaan bahan semula jadi seperti kayu dan buluh seperti mana yang dapat kita lihat pada permainan sugang menunjukkan kebergantungan masyarakat terdahulu terhadap persekitaran mereka. Permainan tradisi penting kerana ia merupakan warisan pada budaya yang perlu dipelihara dan ia juga memainkan peranan besar di dalam membentuk keidentiti sebuah masyarakat. Dengan mengamalkan permainan tradisi, kita dapat mengamalkan permainan tradisi ini, kita dapat menghubungkan generasi muda dan sejarah tradisi nenek moyang kita. Selain daripada itu, permainan tradisi juga dilihat sebagai medium untuk mengeratkan hubungan di antara warga emas dan generasi muda. Yang mana mereka boleh saling berkongsi pengalaman dan juga cerita mengenai permainan tradisi tersebut. Bagi pendapat saya, permainan tradisi akan dapat terus diamalkan oleh generasi muda sekiranya ia diperkenalkan sejak usia mereka kecil lagi. Ibu bapa dan golongan warga emas memainkan peranan yang penting untuk mengajar, membimbing dan berkongsi pengalaman permainan-permainan tradisi pada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Begitu juga masyarakat setempat boleh mengadakan acara atau sambutan yang menampilkan permainan tradisi agar generasi muda berminat. Di samping itu, penggunaan media seperti televisyen boleh memanfaatkan untuk mempromosikan permainan tradisi dengan cara yang lebih menarik. Dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, insyaAllah permainan-permainan tradisi akan dapat terus dipelihara dan diwarisi kepada generasi muda supaya ianya tidak hilang di telan zaman. Dalam konteks pendidikan, permainan tradisional mempunyai nilai pedagogi yang signifikan. Secara tidak langsung, ia dapat digunakan sebagai alat pembelajaran tidak formal yang merangsang perkembangan kognitif, emosi dan psikomotor kanak-kanak. Seperti contoh, dalam permainan dalam, antaranya pasang dan congkak. Permainan pasang memang sinonim dengan permainan daya cipta yang merangkumi pembentukan corak bunga bagi menjalankan permainan. Antara corak bunga itu adalah seperti corak tikus naik ke durong, paha ayam, talapuk sepapan, bintang terhambur, bunga bercucuk, terkuyung naik pasang dan banyak lagi. Permainan pasang mempunyai tata cara dan peraturannya tersendiri yang menguji daya berfikir para pemain. Begitu juga dengan permainan congkak. Dahulunya, permainan ini biasanya diadakan
untuk memeriahkan sesuatu majlis keramaian seperti berkhatan, perkahwinan dan sebagainya, dilengkapi dengan dua bahagian utama iaitu papan congkak dan buah congkak. Dua pemain akan mengisi buah pada lubang congkak dan permainan akan berterusan sehingga kesemua buah habis terisi di dalam gadung masing-masing. Pemain yang memiliki buah yang banyak dikira sebagai pemenang. Permainan yang berunsurkan kira-kira ini mengandungi unsur penyelesaian masalah dan pemikiran kritis yang penting dalam perkembangan intelektual individu. Permainan tradisi ini sememangnya membantu mengekalkan identiti budaya bangsa. Kerana kita ni melihat bahawa permainan tradisi ini lahir daripada kehidupan dan persekitaran masyarakat dahulu yang penuh dengan nilai budaya, adat, warisan dan cara hidup tersendiri. Melalui permainan tradisi, generasi muda dapat mempelajari dan memahami asal-usul budaya mereka serta menghargai warisan yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu. Selain itu, permainan tradisional juga menggalakkan pergaulan yang sopan dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Dengan terus mengamalkan dan memperkenalkan permainan tradisi kepada generasi baru, setentunya identiti kebudayaan bangsa masyarakat Melayu Brunei dapat dipelihara dengan secara tidak langsung, memastikan warisan ini tidak dilupakan oleh arus permodernan yang pesat. Bagi pendapat dan pandangan saya, generasi muda pada masa ini semakin jarang kita lihat mereka bermesra dengan permainan tradisi ini. Mungkin kerana mereka lebih tertarik kepada permainan moden seperti permainan video, telefon pintar dan juga dalam media sosial yang lebih mudah diakses dan lebih menarik. Walau bagaimanapun, masih sahaja terdapat segelintir generasi muda masa ini yang mengenali dan cuba bermain permainan tradisional, terutamanya apabila diadakan program kebudayaan, aktiviti sekolah dan sebagainya. Oleh itu, permainan tradisional perlulah harus terus diperkenalkan dan dipelihara oleh ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat agar generasi muda tidak melupakan warisan budaya bangsa serta dapat menghargai nilai-nilai murni yang terkandung di dalamnya. Dalam era globalisasi kini, permainan tradisional berdepan dengan cabaran yang serius, termasuk kemerosotan minat dalam kalangan generasi muda. Fenomena ini berpotensi mengakibatkan kehilangan warisan budaya tidak ketara yang menjadi asas kepada identiti bangsa. Oleh itu, pemeliharaan dan pemuliharaan perlu dilaksanakan secara sistematik kerana permainan tradisional bukan sekadar aktiviti rekreasi tetapi merupakan mekanisme penting dalam mengekalkan dan memperkukuhkan identiti bangsa yang mencerminkan sejarah, nilai dan cara hidup masyarakat kita ni dahulu kala. Ya penonton, ini juga antara permainan tradisional yang disebut sebagai terompa kelapa. Yang mana terompanya ataupun kasutnya ni diperbuat daripada tempurung kelapa. Kalau kita ni melihat menyebut medan permainan tradisional ini, pastinya ia satu keunikan bagi negara Brunei Darussalam sebenarnya, bagi masyarakat Melayu Brunei, khusus bagi 7 etnik yang ada di negara Brunei Darussalam ini, yang mana ia boleh diketengahkan sebagai satu keunikan negara di mata dunia. Kerana pastinya kita ni melihat permainan-permainan tradisional yang ada di negara Brunei Darussalam ini dapat lagi dikembangluaskan, dimajukan sebenarnya sebagai satu tarikan yang menarik, satu tarikan yang unik buat pelancong dari luar negara. Dan kita percaya juga dengan adanya warga emas ataupun mereka yang bertanggungjawab
dalam memastikan permainan-permainan tradisi ini terus dimainkan ataupun diperkenalkan, kita mengharapkan agar generasi-generasi muda terbuka, orang terbuka hatilah untuk mempelajari ataupun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permainan tradisional yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak luput ataupun agar ianya tidak dilupakan dengan seiring dengan kemajuan zaman. InsyaAllah. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.